A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua, khususnya kepada seluruh wanita yang berada di Kelantan dan juga di luar Kelantan. Alhamdulillah pada hari ini kita bersiaran dalam kuliah berkaitan yang dinamakan sebagai daurah wanita. Okey. Dan pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang agak penting, iaitu berkaitan dengan wanita dan pengurusan emosi melalui pengkisahan Maryam. Tapi sebelum tu saya rasa untuk memberkatilah perjumpaan kita pada pagi ini, saya mulakan dulu dengan ayat Al-Quran daripada surah Al-Hadid ayat 028. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Apa makna ayat dalam yang Allah ceritakan dalam surah Al-Hadid ni? Sebenarnya kita tengok Allah berkata sini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Dan kemudian tetapkanlah beriman kepada Rasulnya supaya Allah ni memberi kepada kamu dua bahagian dari rahmatnya dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk berjalan dengannya pada hari kiamat kelak serta diampunkan dosa kamu. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ni sebenarnya dia sangat berkait rapatlah dengan isu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Sebagaimana kalau kita tengok yang diwawakan dalam iklan kan, di mana wanita hari ini ni menghadapi pelbagai tekanan hidup. Ada di antara kita ni kadang-kadang merasa putus asa dengan hidup, kadang-kadang nak cari jalan singkat bagaimana untuk menghabiskan hidup ataupun lari daripada tekanan dan masalah kita lah. Dan kita dapati banyak jugalah kes-kes berkaitan dengan wanita yang tertekan dan akhirnya ending dia tu adalah ending yang tidak baguslah kepada kita. Jadi sebenarnya Allah menegaskan bahawa rahmat Allah ni sentiasa banyaklah kepada kita semua. Baiklah, sebelum saya pergi lebih lanjutlah tentang tajuk ini, sebenarnya hari ini saya nak wawarkan kepada semua. Sebenarnya pihak penganjur setiap kali daurah wanita ini yang diuruskan oleh yang dianjurkan oleh Urustia Pembangunan Kebajikan Wanita dan Keluarga Kelantan. Jadi mereka mengadakan pertandingan. Boleh rujuk kalau dekat Facebook, saya mohon maaf saya tak nak buka Facebook sini sebab saya live lagi, Facebook lagi kan. Jadinya dia ada letakkan satu poster situ iaitu pertandingan yang berkaitan dengan pencatat terbaik. Akan ada, dia panggil pencarian peserta pilihan daurah wanita. Jadi kalau nak dapat hadiah ni kena dengar sampai habislah program ni, lepas tu buat catatan. Siapa yang dapat catatan terbaik ni, 6 orang akan terpilih dan dapat RM50 setiap pemenang. Wah, best dapat dengan kuliah. Lepas tu dalam masa yang sama kalau buat catatan terbaik dapat pula RM50 seorang. So maknanya kita dengar kuliah bukan percuma, dapat lagi hadiah. Okey, boleh rujuk poster tu dekat komen Facebook masing-masing lah. Di samping tu kalau misalnya ada soalan ataupun ada pandangan, boleh juga nyatakan dekat Facebook. Nanti saya cuba berinteraksi lah. Sekejap lagi saya try tengok Facebook saya ni boleh live ke tidak. Okey. Selain daripada itu, saya juga nak mengucapkan terima kasih banyaklah kepada pihak penganjur hari ini kerana sudi menjemput saya untuk slot daurah wanita pada kali ini. Dan saya nak minta kepada semua untuk share beramai-ramai kepada kawan-kawan di luar sana. Sayang program yang bagus macam ni, walaupun kita ada isu pandemik sekarang, isu COVID, share banyak-banyak dengan kawan-kawan. Sambil masak dekat dapur, sambil bekerja. Kalau yang dekat pejabat tu, pejabat dekat SUK tu pasang saja daurah wanita ni. Pasang sambil bekerja kita boleh dengar celoteh saya lah pada hari ni kan. Kita dengar celoteh kita bersama-sama, share dengan semua wanita. Kalau lelaki nak dengar Ustazah macam mana? Dipersilakan juga. Buka ramai-ramai biar satu keluarga dengar. Mudah kan sekarang nak dapat ilmu? Sebenarnya ini juga adalah salah satu kaedah bagaimana kita nak release tension dan mengawal emosi kita, iaitu dengan memperbanyakkan majlis ilmu. Daripada majlis ilmu ni kita akan banyaklah dapat ilmu yang dapat membimbing diri kita ke arah menjadi lebih baik.
Okey, saya rasa Urustia sudah bersedia. Mungkin Urustia kita boleh mulakan dengan slide. Dah share slide ke Urustia? Okey, sambil saya tunggu Urustia share slide, saya nak tengok juga dekat Facebook ni ada berapa. Saya try tengok. Oh, tak masuk lagi kat Facebook saya ni live ni. Okey. Okey, Urustia dah share ke? Saya minta Urustia share. Okey. Facebook saya tak nampak lagi. Sekejap lagi saya tengok Okey. Baiklah. Okey. Saya rasa mungkin slide tu dah share. Saya tengok dulu. Okey. Okey, hari ini kita akan bincangkan tentang tajuk yang agak penting iaitu berkaitan dengan pengurusan emosi mengikut pengkisahan Maryam. Maryam mana sebenarnya yang kita nak rujuk ni? Maryam yang kita nak rujuk ni adalah kisah Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Di mana Maryam ni kita tahulah disebutkan dalam Al-Quran tu macam mana kan? Kisahnya. Jadi seterusnya saya tengok kepada, kita pergi kepada slide yang kedua. Okey, kita pergi kepada slide yang kedua. Di mana dalam slide kedua ni saya definisikan dulu berkaitan dengan emosi ini. Apa sebenarnya yang dikatakan emosi? Sebab bila kita cerita pasal emosi ni kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan emosi ni kan. Jadi sebab kadang-kadang kita keliru. Saya ni beremosi lah ustazah hari ni. Saya rasa saya emosi sangat. Saya rasa nak marah sangat. Tadi kata emosi, sekarang nak marah pula. Jadi sebenarnya apa dia nak cerita ni kan? Jadi okey, sekarang kita tengok pada slide kedua. Dekat slide kedua ni saya ada share definisi emosi itu sendiri. Saya tidak ambil lah definisi yang saintifik, tetapi saya ambil definisi umum yang kita mudah faham. Okay. Iaitu kita tengok apakah maksud emosi ni sebenarnya. Kalau ikut DBP, emosi ni adalah perasaan jiwa, batin yang kuat seperti sedih, marah, gembira, sayang kan. Yang kedua, ia berkaitan dengan keadaan perasaan atau fikiran yang terangsang dan melibatkan perubahan psikologi dan fisiologi pada seseorang. Maksudnya emosi ni adalah ekspresi. Ekspresi nah kita sebut. Kalau kat Kelantan ni kita kata luahan perasaan kita ni. Kita rasa kepada dia. Tu kalau dalam bahasa Kelantan maknanya kita rasa sedih ke, kita rasa marah ke, kita rasa kecewa ke. Jadi kita pun luahkan dalam bentuk perasaan yang pelbagai. Kalau misalnya kita nak tahu emosi tu macam mana, cuba tengok dekat telefon kita. Dekat telefon kita tu kan ada macam-macam emosi. Ada muka sedih, muka gembira, memek muka tu macam awak tak tahu ada belakang. Itu sebenarnya adalah emoticon tu melambangkan emosi-emosi. Sebab dulu kalau kita mesej dalam telefon dia tak ada emosi. Tapi sekarang kita nak suruh orang faham sikit emosi kita ni, kita pun tulis situ. Kita letak gambar gembira. Gembira tu pun ada banyak jenis. Lepas tu kita rasa keliru, kita pun letak gambar keliru. Macam-macam. Jadi itu adalah emosi. Emosi ni juga merupakan satu set tindak balas automatik, visceral dan komunikasi emosi seperti ekspresi muka. Muka kita ni macam mana? Macam kita duduk di rumah bersama dengan keluarga, boleh nampak ni. Marah, gembira, suka sangat, kecewa atau memendam rasa. Macam-macam orang perempuan ni perasaan dia. Jadi nampak pada muka tu. Ataupun perkataan. Perkataan macam orang perempuan lagi lah kita kena faham. Kadang-kadang perkataan dia ni yang di mulut tak sama dengan yang di dalam. Di mulut ni, ya saya tak apa berlaku. Tapi dalam hati sebenarnya dia nak macam-macam. Itu melambangkan emosi dia juga. Dia ni dalam hati bekok bukan main. Tapi di mulut macam lain. Jadi kalau suami ataupun lelaki ni dia tak apa-apa nak faham. Sebenarnya dia ni nak ke tak nak. Kadang-kadang dia pakai hak mana di mulut lah. Tu maknanya perkataan. Tingkah laku kita boleh nampak juga. Kalau marah mecuk. Okay? Contohnya. Kalau gembira tu Allah macam ibarat nak nari-nari. Dan isyarat yang dipamerkan oleh individu itu.
Kalau ikut Kamus Dewan pada 2013 pula, emosi ni merujuk kepada batin, perasaan dan hati. Saya tertarik itulah dengan perkataan hati tu kan. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang ketiga. Saya harap urus dia pasanglah sebab saya tak nak pasal Facebook ni. Okey, seterusnya emosi ni juga kalau kita belajar secara lebih mendalam. It's 10:15. Ni sekarang ni orang ni dia telah membangunkanlah kita panggil kecerdasan. Kalau zaman masa awal-awal Perang Dunia Kedua dulu, selalu orang bincangkan pasal Perang Dunia Kedua ke pertama dulu. Perang lagi orang bincang tentang kecerdasan ni ataupun intelligence dalam bahasa Inggeris. Kalau dulu orang sangat pentingkan kepada kecerdikan akal ataupun kita panggil sebagai intelligence quotient lah. Intellectual quotient, IQ, iaitu kecerdasan intelek. Sebab pada masa tu manusia lah di barat terutamanya dia merasakan bahawasanya manusia ni kalau dia cerdik akal maka dia akan harmoni hidup dia dan dia berhubung dengan orang lain pun secara harmoni. Tapi kemudiannya kita tengok walaupun pembangunan difokuskan kepada kecerdasan akal semata-mata, tetapi rupanya manusia ni tetap mengalami masalah. Lepas tu berlaku juga Perang Dunia Kedua dan sebagainya menunjukkan bahawa manusia ni dia tak cukup dengan cerdik akal saja, dia kena juga dipanggil sebagai cerdik emosi. Ini barat, kan? Di mana kecerdasan emosi inilah yang banyak dibincangkan secara saintifik dan dikaitkan dengan emosi yang kita nak bincangkan pada hari inilah. Tetapi di barat dia membincangkan agak lewat lah, dia develop daripada intelek kepada emosi. Dan kalau kita tengok sekarang di barat dia bukan setakat intelek dan emosi. Dia sudah bincang kepada peringkat yang lebih tinggi iaitu bagaimana nak menghubungkan dan nak memberi makna kepada apa dia? Kepada intelek, kecerdikan akal dan kecerdasan emosi iaitu kecerdasan yang menggabungkan kesemuanya iaitu dipanggil kecerdasan spiritual. Ini barat bukan kita. Tapi saya nak cerita ni bahawasanya bila kita kata cerdik emosi, pandai menguruskan emosi, maknanya dia berkaitan dengan pengurusan akal yang baik juga dan juga pengurusan emosi dan bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut pengurusan spiritual. Jadi tiga-tiga ni dia tak lari. Dan kenapa saya sebut dan saya merujuk kepada kajian di barat? Sebab barat ni dia eksperimen. Lepas dia jumpa akhirnya dia sapalah kepada kecerdasan spiritual. Tapi kita dalam Islam tu memang kita start dengan Allah dah. Dan barulah dirungkaikan dalam bentuk yang lebih saintifik. Sebab kita ada kepercayaan kepada Allah SWT, masuk kodok-koda dan sebagainya lah. Okey, kecerdasan emosi ni di sini merujuk kepada apa dia? Orang yang reti mengendalikan emosi masing-masing dia adalah apabila mereka mampu mengungkap dan mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain. Dia boleh tahu, dia ni sedang macam mana lah ni. Dia tengah marah ke, dia tengah backing ke, dia tengah sedih ke, dia tengah gembira ke, dia tengah confused ke. Jadi dia tahu perasaan diri dia dan dia boleh faham pula orang lain tu perasaan orang. Dia tengok ni, awak ni tengah sedih kalau ni ke. Jadi dia faham perasaan orang lain dan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan kemampuan untuk mengendalikan emosi dengan baik. Dahlah dia boleh emosi diri dia dengan baik dan dia mampu berhubungan dengan orang lain. Kalau ikut barat ni, pandangan barat, emosi ni dia banyak sentuh kepada perhubungan fizikal. Iaitu bagaimana kita berhubung dengan orang lain. Kalau kita pekerja, kita berhubung dengan rakan sekerja dan kita berhubung dengan bos kita dengan baik. Kalau kita seorang isteri, bagaimana kita berhubung dengan suami dan ahli keluarga yang lain dengan baik. Itu sebenarnya. Jadi cara perhubungan ini membentuk suasana harmoni dan dia membentuk, itulah yang dipanggil kemampuan mengendalikan emosi. Itu kalau di barat lah. Tapi Islam lebih daripada itulah. Okey, seterusnya next kita pergi kepada next slide. Okey, tetapi sebagai seorang Islam lah, sebab hari ni saya tak nak sentuh lah dari sudut saintifik sebab bukan bidang saya ni, human development, psikologi, itu bukan bidang saya. Saya ni bidang agama. Jadi kita kena sentuh bab agama. Jadi sebab itu hari ni saya sebenarnya bila nak bawa tajuk ni, saya kena berjaga-jagalah dengan beberapa disiplin ilmu yang lain. Sebab apa? Bila orang cerita pasal emosi, biasanya dia akan kaitkan juga dengan apa dia? Kemurungan. Jadi saya nak jelaskan di sini. Hari ni saya ni tak nak bincangkan kemurungan dari sudut saintifik. Walaupun dia ni ada perkaitan di antara satu sama lain. Tapi saya nak bincangkan di sini maksud kemurungan ni
secara umum. Maksudnya yang kita faham dalam bahasa orang biasa, kemurungan ni maknanya sedih. Murung, tidak mau berjumpa dengan orang. Macam itulah. Dari sudut pandangan kita, bukan dari sudut pandangan psikiatris dan sebagainya lah. Disiplin yang tu. Sebab kadang-kadang kalau kita bercakap pasal murung, orang akan judge kita terus. Awak tahu ke murung ni bukan sekadar boleh kita settlekan isu dengan agama semata-mata, tapi kita kena pergi berubah. Kita faham isu tu, itu bila nak cerita kemurungan dari sudut saintifik kita faham. Dan kita pun macam saya bila berhubungan dengan wanita bermasalah, bila saya nampak ada kecenderungan yang berkaitan dengan isu-isu saintifik, tidak balance dari sudut bahan kimia dalam kepala dan sebagainya, itu saya boleh sebut sikit tapi tak pandai sebenarnya. Tapi boleh sikit. Jadi kita nasihat juga kepada kita punya klien kita ni, supaya apa dia, awak ni saya rasa kena pergi juga ni dekat terapi ke, pakai psikiatri ke. Saya tak reti nak sebut lebih-lebih sebab tu bukan bidang kita. Tapi saya boleh menolong dari sudut agama. Okey. Tapi sebelum kita nak masuk tentang kecerdasan emosi secara Islam, saya nak ceritalah sikit. Sebab gini, pada hari ni kita ni nak bincang tajuk berkaitan dengan emosi wanita. Okay? Jadi kita kena tahu apa beza emosi wanita dan lelaki. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia sangat kita kata sempurna. Kerana Allah ni menjadikan manusia ni berpasang-pasangan. Dan bila berpasang-pasangan dalam surah Az-Zariyat Allah sebutkan Allah menjadikan kita ni berpasang-pasangan supaya kita nak ingat Allah. Dan dalam ayat lain Allah sebut supaya saling kenal mengenali syu'uban, qabail dan macam-macam lagi. Jadi kalau kita tengok sebenarnya antara lelaki dan wanita ni dia berbeza di antara satu sama lain. Termasuk dari sudut emosi, ekspresi emosi, cara dia meluah perasaan dia dan juga cara dia mengendalikan emosi dan melihat emosi itu sendiri tak sama antara lelaki dan wanita. Jadi hari ini kita nak bincang tentang pengurusan emosi wanita sebab daurah wanita ke. Jadi saya nak ceritalah sikit, saya nak share ada beberapa perbezaan antara lelaki dan wanita. Jadi kita boleh dapatlah tajuk kita ni secara lebih, orang kata lebih jelas lah dan berkaitan dengan kehidupan seharian kita lah. Di mana kalau kita tengok perisian lelaki dan wanita ni dari sudut perisian di sendiri dia tak sama. Contohnya kita tengok lelaki ni dia lebih dikenali dengan perisian monotrack dia panggil. Apa dia pula monotrack? Super ngetrack dekat stadium. Bukan. Maksudnya gini perisian monotrack ni. Maknanya orang lelaki ni dia kurang penggunaan bahagian emosi yang terdapat di tengah-tengah bahagian otak. Lelaki ni dia lebih fokus minda dia kepada benda-benda luar dan dia cenderung kepada apa dia? Buat satu kerja, satu masa. Dan kalau apabila lelaki ni dia mengalami stres, biasanya dia suka selesai isu tu sendiri dan dia cepat lupalah terhadap sesuatu perkara yang melibatkan emosi dan perasaan. Sebab tu kadang-kadang orang lelaki kalau dia tengok kita ni, dia tak cara, dia tak tahu. Kita pula rasa nak marahnya lah. Habis gaya kita cuba menunjukkan bahawa kita sekarang tengah berperasaan macam-macam lah kepada dia tu. Dia awak tak tahu je. Rupanya cara orang lelaki ni, dia Allah buat dah. Dia perisian monotrack. Tapi kalau seorang perempuan ni, dia ni sifat perisian dia multitasking. Multitasking ni maksudnya macam mana? Dia boleh fikir banyak benda sekaligus. Sebab tu sambil masak, sambil jahit tak pernah sabar. Pula betul tak? Sambil masak, sambil tekan mesin. Dalam masa yang sama boleh ngepek pula kan? Maknanya multitaskingnya wanita ni ke? Macam kalau kita duduk rumah online dan macam saya ni online. Saya duduk Selangor lah ni PKPB tak boleh tubik. Tengah online gini ni dapur ada masak nasi. Anak tu dia jaga. Kita ada satu video tu. Kok mak tengah online tu lepas tu dia lepas pekung anak dia. Peng. Maknanya dia mikir nak pekung anak dia. So anak dia duduk dia tengah dia online. Ini sifat orang wanita. Dia panggil sebagai apa dia? Dia ni multitasking. Dia fokus kepada hubungan interpersonal dan banyak menggunakan bahagian emosi sebagai motivasi untuk mengeratkan hubungan peribadi. Jadi orang perempuan ni bila dia ada masalah dia akan bagi tahu, meluahkan kepada orang yang tersayang. Sebab tu kalau orang perempuan
Bila dia ada masalah, dia tidak meluahkan, itu yang akhirnya menjadi tekanan yang ketara lah kepada diri dia. Jadi dia kena luah. Tu maksud dia. Dan wanita ni dia perisian dia tu subjektif. Sebab tu bila dia buat sesuatu benda, dia akan mikir. Mikir tu detail, siap dengan imagine lagi. Tu cara wanita mengendalikan emosi. Lepas tu cara berfikir antara lelaki dan wanita ni tak sama juga. Otak lelaki ni, dia panggil sebagai lebih banyak pergerakan di sebelah otak kanan. Jadi kalau dia nak tunjuk dia ni mesra, dia akan menggunakan kaedah dia panggil mechanical. Menggunakan benda, contohnya kalau budak lelaki dia nak tunjuk bahawa dia suka saing, dia main gocong, main nombok, main berambak. Bagi dia apabila dia buat sesuatu yang bergerak macam tu, maknanya dia tak guna emosi, dia guna sesuatu yang bergerak. Dia main, dia tepuk, dia tapak. Itu maknanya tanda lelaki tu ada hubungan yang mesra. Jadi betul dah lah kalau suami kita, okey. Dia kalau nak tunjuk mesra dengan kita, dia bukan gaduh nak pergi nak I love you, dok pun. Tetapi dia buat apa dia? Padai aku ada anak ramai ni jolo dah ni saya yang disebut lagu tu. Maknanya cara dia berfikir tu very mechanical lah. Gitu. Tapi kalau orang perempuan ni lain. Pergerakan dia tu berlaku di kedua-dua otak pada bahagian verbal emotif. Maksudnya pergerakan dia tu berlaku dua-dua otak, tapi dia banyak fokus kepada verbal, bahasa dan emosi. Wanita lebih suka mengaitkan perkataan dengan emosi dan berbual untuk mengeratkan sesuatu perhubungan atau silaturahim. Kalau dia nak tanda saya, dia suka korang tu kat dia kecek, macam maknanya dia pergi dekat, dia saya, dia pergi atas makan. So dia tunjukkan emosi dia. Itu tanda kemesraan. Tak serupalah dengan orang lelaki. Dan sebab tu orang perempuan ni dia suka. Kadang-kadang dia tahu dah benda tu gap dia, tapi nak tanya juga, Abang, lagu mana Abang Pak Kija ini? Abang rasa lagu mana? Padahal dia tahu dah jawab, tapi nak tanya juga. Itu sifat dia lah. Jadi kalau orang perempuan dia tidak boleh buat benda-benda macam ni, itu yang jadi masalah tu. Tekanan perasaan dan sebagainya. Yang ketiga, cara pendengaran lelaki dan wanita juga berbeza. Saya nak share juga ni. Sebab apa? Sebab benda ni dia berkaitan dengan emosi dan cara kita mengendalikan emosi juga. Pendengaran wanita ni dikenali sebagai kaedah stereo. Super stereo kita duduk dengar radio ni. Okay. Dia ada stereo, dia ada mono. Tapi kalau orang wanita ni, dia lebih stereo. Apa dia stereo? Dia ni bila mendengar ni terdapat di kedua-dua belah otak. Dan orang perempuan dia boleh mendengar semua bunyi serentak. Sebab tu dia boleh ngepek, dia boleh dengar anak dia tiuk, dia boleh tidur, dia boleh sekaligus banyak benda. Lepas tu orang perempuan ni pula dia minat kepada bunyi suara manusia dan nada emosi. Dia suka kalau gembira, dia dengar budak suka. Macam kita letih-letih. Kadang-kadang kita kijau, letih. Bukan tak letih. Orang perempuan ni bekerja, tamu-tamu homo macam saya. Penat duduk luar rumah ni. Bila masuk rumah ni tengok rumah pula, Allah, mikir pula lah. Suami saya seumur dia kata gini, bagi saleh dulu ibu, bagi saleh lah ibu. Maknanya tahu lah tu. Ya berkubar lanang lah tu maknanya. Berkubar lember lah tu dalam rumah. Tapi tak apalah. Bagi saleh dulu supaya sejuk. Tapi bila kita dengar balik rumah tu, ibu, anak berlari-lari. Ibu, pati pun suka. Ibu balik dah. Jadi kita ni bila dengar macam tu, rasa gembira. Itu salah satu cara macam mana kita mengendalikan emosi bagi seorang wanita. Dia nak dengar. Jadi kalau orang lelaki tu, tolonglah royaklah sikit. Kalau gembira tu kakak ko. Jadi kita suka. Kalau saya, kalau tengok, kalau misalnya lama tak tengok isteri tu, tengoklah sikit mata isteri. Jadi isteri ni sukalah. Malu-malu gitu. Padahal nikah lama dah. Tapi tok lelaki tengok dia lama pun dia rasa gano tahu dalam hati tu gembira. Rupanya sebab faktor pendengaran dia tu stereo. Lepas tu cepat mendengar bunyi tetapi tidak tahu pucuk main mana. Cepat yang nakak. Weh, aduh. Mana tak tahu? Maknanya lagu tu. Boleh mendengar semua bunyi tanpa niat untuk mendengar. Oh, bisa orang ni. Dia tak niat pun nak dengar tapi dia boleh dengar. Tak. Tu cara orang perempuan mendengar. Sebab tu dia beremosi lebih sebab dia dengar banyak. Hak tak patut dia dengar pun dia dengar juga. Ni kaedah wanita. Lelaki lain. Lelaki ni dia mono. Mono ni maksudnya apa dia? Pendengaran mono. Pertama, dia mendengar di sebelah otak sahaja. Sebelah je otak dia dengar. Maknanya dia nak dengar, apa yang nak dengar.
pendengaran fokus bersama penglihatan. Sebab tu budak lelaki, kalau kita perasan, kalau dia duduk belebak, berlari-lari ataupun dia ngamuk, dia mecok, kita panggil, dia tak dengar. Zaim, dia tak tahu lah. Tapi cara kita nak pastikan orang lelaki tu dengar kita, kena pergi setuh dia pergi. Zaim, paling ke ibu dengar, ibu nak cerita. Baru dia dengar. Sebab apa? Rupanya budak lelaki ni, dia pendengaran fokus bersama penglihatan. Sebab tu, kalau kita duduk rumah, duduk dapur, suami duduk baca surat khabar ke, baca WhatsApp ke, kecek gapo lah tak dengar dah. Sebab orang lelaki ni dia baca WhatsApp, telinga dia pun duduk situ lah. Pak kita ni bobe, marah, sakit hati lagi muka duduk dapur sore. It's 10:30. Dia tak dengar. Jadi sakit hati tu akhir sekalinya menyebabkan kita sendirilah bermasalah, tekanan jiwa. Dia tak ada apa-apa. Sebab dia duduk gembira dengan WhatsApp dia. Nampak tak? Rupanya sebab dia sekali tubik pendengaran dengan penglihatan. Lepas tu boleh fokus mencari bunyi. Apabila sedang fokus pada satu bunyi, maka bunyi-bunyi lain dia anggap sebagai gangguan. Maknanya dia boleh fokus. Dia nak dengar suara radio lah. Lepas tu orang lelaki kita perasan, dia tengok TV, dia tengok tak pasal ke lain dah. Dia tengok je TV. Kita ni duk lipat kain lagi, anak tiuk lagi, tak tahu. Saya gini sama kalau dengan suami saya nak suka sekali daripada dulu sampai lah ni. Kalau dia semaya, dia doa gak, dia tak cara dah. Anak nak masuk tanda ko, kita rano ko, puyuk bau hangit, kita cara doa ya. Rupanya dia ni pendengaran mono. Kalau kita tak tahu benda ni, dia boleh mengganggu emosi ni. Dan lelaki ni dia boleh mendengar jika niat untuk mendengar je. Maknanya kalau dia kata aku nak dengar, bini aku kata gebiu, baru dia dengar. Kalau tak, dia tak dengar situlah. Rupanya pendengaran ni dia boleh memberi kesan kepada emosi. Okey, seterusnya mata. Lagu mana pula? Mata ni boleh bagi kesan juga ke kepada emosi? Ada kesan. Kalau kita tengok pandangan mata lelaki ni macam mana? Lelaki ni dia ditugaskan untuk melihat objek jauh yang bergerak di sebuah lapangan. Matanya melihat dengan kaedah kanta zoom. Jauh cik. Maknanya kan? Kuman di seberang kuman. Betul deh. Apa bahasa ni? Kuman di seberang laut nampak. Tetapi gajah depan mata tak nampak. Siapa gajah? Kita ni lah. Dia tak nampak kita gajah depan mata. Dia nampak kuman. Rupanya mata dia lagu tu. Kadang-kadang kita kena jadi kuman juga kot. Baru tak lelaki kita perasan kita. Sebab itulah kadang-kadang kita ni bila duduk dalam rumah kena beriah, nak kena macam-macam kadang-kadang ni. Supaya suami kita ni perasalah kewujudan kita. Sebab dia ni nampak benda kuman, dia tak nampak gajah. Sedangkan kita gajah ni bukan main lah. Dah gajah hok tulu. Kena buat gajah beriah lah lain kali. Kalau gajah beriah saya rasa nampak. Minta maaf lah. Saya ni suka gurau. Sebab maklum lah sejam ke. Kalau tak gurau lagu ni boring lah. Kan? Okey, dan lelaki ni dia color blindness. Saya tak nampak warna. Dia kira serupa lah. Sebab tu kalau kita pakai baju warna-warni pun bagi dia serupa kali. Kita habis pen ni. Tudung saja 5 color. Tapi bagi dia serupa tular ya. Color hijau-hijau lah. Apa nak hijau? Pucuk pisau lah, hijau ni lah. Rupanya lain. Itu ya kita jadi beremosi tu deh. Lepas tu mata wanita ni pula mempunyai sudut penglihatan yang luas. Seluas 180 darjah. Boleh nampak belakang. Sebab tu kita duk perhati, kita lelaki kita nampak belakang lah. Hak wuduh, hak comel nampak belakang. Menggunakan kanta wide angle. Wide angle. Tapi mereka masih boleh melihat dekat dan dapat mengenal pasti ke semua objek. Dan wanita ni dia mempunyai minat dan emosi yang baik terhadap warna. Jadi wanita ni saya nak sebut gini. Warna dalam rumah ni pun memainkan peranan dan memberi kesan kepada pengaruh emosi. Kalau kita ni nak gembira, kita pun letaklah warna-warna kita suka. Tapi kalau dalam rumah kita ni dah serabut, rumah pula gelap gelemak, patu kubel lembe, warna pula tak sesuai dengan mata. Hak tu ya bila bangun tidur tu rasa nak marah, serba-serbi. Tapi kalau kita bangun tidur, kita tengok benda bagus, warna comel. Kalau duduk kampung pula buka jendela, tengok pula pokok. Rupanya memberi kesan kepada emosi sebab mata wanita ni dia suka dan minat yang tinggi dan warna tu sendiri dia berkaitan dengan emosi dia. Sebab tu lepas ni kalau kita rasa ada tekanan perasaan, ni formula mak saya. Dia kata gini, kalau orang perempuan ni kalau kita nak check dia bagus ke tak bagus,
Dia ni ada dah ubah perabot dia. Kalau 10 tahun perabot lagu tu, bukan ubah perabot pergi beli perabot baru berat apa ni. Lagi minta dengan suami piti nak beli perabot baru berat. Bukan, maksud gini, ubah susu ubah warna, tacak-tacak sikit. Macam tu. Sebab apa? Sebab dia memberi kesan kepada emosi kita di rumah. Banyak dah saya coteh dah. Jadi lo ni faham dah lah apa itu emosi berkaitan dengan lelaki dan wanita. Okey, sekarang kita tengok pula slide ni. Saya minta tengok tadi. Kecerdasan emosi Imam Al-Ghazali. Islam ni dia tak tengok kecerdasan emosi ni berkaitan dengan perhubungan fizikal semata-mata. Tapi dia tengok lebih lagi. Iaitu dia melihat hubungan dengan Allah SWT boleh memberi kesan kepada hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan persekitaran. Sebab itu, kalau dalam Islam nak lagu mana pun, nak beki emosi, bekilah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bangun tidur tu mungkin kita dengar benda baik-baik, benda yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu betul lah bangun tidur semaya subuh dulu. Sebelum subuh tu kita buat semaya gapo-gapo, betul lah. Sebab dia memberi kesan kepada emosi seterusnya. Okey, apa dia kecerdasan emosi menurut Imam Ghazali? Boleh baca sendiri situ ke? Dia kata dorongan mendominasi fikiran dan penilaian baik dan buruk hendaklah dikawal dan diselenggara dengan baik. Tingkat yang paling tinggi adalah hati yang bersih. Daripada benda-benda yang mazmumah, buruk sangka, berputus asa, kecewa, cepat marah, suuzon dengan Allah. Bukan suuzon manusia, dengan Allah sendiri tu suuzon. Jadi maknanya kalau kita nak cegah emosi, dia mesti hati tu bersih. Dan sebab itu Imam Ghazali menekankan apa dia? Rahsia ketenangan hati seseorang ialah apabila ia kembali menyerahkan dirinya pada Allah. Tetapi nak dapat hati yang bersih dan sempurna ini, nak dapat ketenangan hati mesti melalui mujahadah dan riadah. Apa dia mujahadah? Berusaha supaya hati kita ni bersih. Balik kepada tujuan asal kita hidup atas dunia. Dunia ni semata-mata ujian dan apa dia? Singgahan sementara. Dan kena ada riadah. Apa maksud riadah? Riadah ni bukan supaya kita duduk sekolah. Riadah kita hidup berlari-lari anak, berjoging-joging. Bukan. Maksud riadah sini adalah riadah hati. Kena latih. Macam mana nak kawal perasaan marah, dia kena latih. Bukan hari ni saya mengajar pasal marah, esok okey tak marah terus. Saya ustazah pun pemarah juga. Ada perasaan marah, ada perasaan kecewa, jap lagi rasa sedih dengan suami tu biasa. Rasa nak marah kan, rasa tak puas hati dekat boh. Ada berlaku. Tetapi riadah, dia kena berlatih sikit. Dan bila sampai ketua nanti koh molek. Nampak tak sini? Ada satu perkataan penting yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu bila nak cerita pasal mengendalikan emosi, dalam Islam tak boleh lari daripada sakinah. Apa dia? Ketenangan hati. Maknanya kalau hati tenang, marilah badai, ombak, gelora. Bagaimanapun insya-Allah kita boleh mengawal dan kita hadapi dengan penuh bersemangat. Kerana apa dia? Kerana bersama dengan kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya rahsia di hati yang tenang. Okey, kita tengok pula ketenangan hati ni. Kalau ikut Imam Al-Ghazali, ketenangan hati ni bermula. Dia ada 4 peringkat lah, 4 cara. Ni kita bagilah. Saya pun belajar jugalah bila duk study pasal tajuk ni. Saya pun belajarlah bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan juga. Cuba kita tengok apa dia rahsia kita tengok rahsia pula kaedah lah Imam Al-Ghazali. Minta maaf lah saya tak boleh nak tengok lagi Facebook ni, tak tahu pasal apa ni. Okey, jadi saya tak tahulah apa perbualan yang ada dekat Facebook ni, berapa ramai, wallahu a'lam bissawab. Tapi saya harap urus dia, kalau ada soalan tu boleh berhubungi saya lah. Senang macam tu deh. Okey, pertama mengenal diri, ma'rifatun nafs, mengenal diri kita sendiri. Kita ni ada 2 jenis manusia ni. Ni orang putih tak berfikir, iaitu manusia ni ada fizikal dan batin, ada jasad zahir, ada batin. Jadi dua-dua ni kita kenal. Kita mungkin kenal kita punya zahir. Kita nampaklah perubahan-perubahan di luar. Tetapi kita tak nampak perubahan dalaman. Kita tak tahu sebenarnya jiwa kita, roh kita ni lagu mana. Sebenarnya cerita roh lah. Jadi kita kena kenal juga sifat roh kita. Mengenali tabiat dan sifat roh yang tersembunyi di dalam dirinya.
Tu wajib benda kita kena tahu. Dan hati manusia ni macam-macam, perangai tidak serupa di antara satu sama lain. Ada orang dia boleh terima cepat, ada orang dia memang jenis suka benda fikir benda cetek-cetek. Ada orang memang dia beremosi daripada kecil. Jadi macam-macam sebablah. So sifat tu tak sama di antara satu sama lain. Tetapi yang paling penting Imam Al-Ghazali sebut ialah sifat yang boleh merosakkan hati sekiranya tidak dirawat dan dikawal dengan baik, maka dia akan bermasalah. Maka caranya adalah hendaklah dengan mengenal diri, sama ada kita mengenali kekuatan dan kelemahan diri dan kemudian berusahalah berubah menjadi manusia lebih baik kepada Allah. Itu pertama, kena kenal diri kita diri dulu. Jadi senanglah kita nak dapat rawatan, sama ada rawatan rohani ataupun rawatan fizikal. Apa rawatan fizikal? Macam-macam lah, termasuk pergi jumpa doktor. Macam tu. Yang kedua, kesedaran Rabbani, makrifat Allah. Kena kenal Allah ni. Macam mana kita nak kenal Allah ni? Sekurang-kurangnya Imam Ghazali kata, lihatlah keajaiban kejadian kita sendiri. Kita ada tangan, kaki, kepala, mata, kelepah. Kan mata kita ni. Kita nak bayar berapa juta pun tak boleh beli mata ni. Sebelah ni tak boleh nak beli. Nak ceritanya. Jadi ini kekuatan ni, kehebatan ni daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita nak sedih macam mana? Kita ni maknanya semuanya dimiliki oleh Allah, semua dijadikan oleh Allah. Bila berlaku sesuatu, insya-Allah ada hikmah. Tapi nak lalu tu memang pedih. Faham? Itulah kita kata mujahadah dan riyadhah. Dan macam mana kita nak kenal Allah? Melalui sifat-sifat, nama Allah. Dan kita nak tahu makrifat Allah ni, dia bukan kita tahu secara fizikal semata-mata. Tetapi perlu dirasai oleh emosi dan roh kita. Jadi secara kesimpulannya, kesedaran Rabbani ni adalah apabila kita menghayati sifat-sifat Allah, amanah. Amanah dalam mengurus diri. Pasal apa? Sebab diri kita ni bukan milik kita. Kita rasa nak marah, kita nak cederakan diri kita, kita nak bunuh diri. Haram hukum dia tu berdosa. Sebab apa? Sebab diri ni bukan milik Allah. Apa yang berlaku sekalian, anak kita, suami kita bukan milik kita. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaan Allah tak ada diri kita, niat dan amal kerana Allah. Dan kita ni sebenarnya hidup pun bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, bila kita makrifah kepada Allah, barulah dia akan membawa kita kepada makrifah alam. Apa makrifah alam? Kesedaran sosial. Kesadaran alam. Saya tulis situ kan dalam petok ketiga tu. Kesedaran alam ni apa dia? Kita tahu dari mana kita datang, kenapa di sini, dah hendak ke mana. Pasal apa kita duduk atas muka bumi ni? Muka bumi ni sementara. Dan memang muka bumi ni adalah tempat ujian. Cuma setiap orang yang Allah bagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ujian tak sama. Itu je. Macam saya ada takdir saya. Saya nak cerita tekanan. Macam-macam tekanan ada. Tetapi cara kita mengendalikan tekanan tu tidak sama di antara satu sama lain. Saya ni orang kata, ustazah untung lah, ustazah, ada gaji, ada suami, ada isteri. Siapa tahu, hanya aku yang mengerti masalah diriku. Betul tak? Mu pun ada masalah mu, saya pun ada masalah saya. Tapi kadang-kadang kita ni tak puas hati. Macam saya tengok sedapnya duk kapur, boleh nane, tak payah fikir banyak. Sedapnya jadi mokcik duk jual tepi jalan. Cuba tengok orang jual tepi jalan ke. Dia kadang-kadang jual donat tapi boleh hantar anak siapa ngaji you. Sukanya hidup supaya dia. Maghrib-maghrib boleh jalan, pergi surau, lepas tu saing-saing, lepas tu ada keduri, pergi jumpa. Kita ni tengok orang ni kita deki. Sebab kita rasa orang tu gembira dah sangat bagus. Tapi orang lain tengok kita deki juga. Mutunya dia tak ada masalah. Padahal kita ni hanya Tuhan yang tahu. Betul tak? Nak ceritanya ialah, bila kita boleh jawab tadi dari mana kita datang, kenapa di sini, dah hendak ke mana, itu maknanya kita telah makrifat dah. Makrifat alam, makrifat sosial. Seterusnya yang keempat, membawa kepada makrifat akhirat. Kita kena ingat gini lah, kita ni hidup tak sudah di atas muka bumi. Dia akan ada balasan baik ke buruk di akhirat. Sebab tu orang ingat mati, hak ni lah paling cerdik. Hak ni lah paling cerdik menguruskan emosi. Sebab semuanya dia balik pada Allah.
rasa kecewa sangat-sangat, jatuh di tipe tangga, tubik daripada mulut boyo masuk mulut rimah nu agano ni dah lah, PKP lagi kena buat hijau pula, lepas tu tak dapat pampasan daripada boh pula, lepas tu orang politik tu pala pula pun ni pala weluk. Nampak tak ayat saya tu? Tu gaya orang perempuan ni berceramah, berbebel. Okay. Jadinya kita ni mikir serupa dengan Allah, kita bermasalah semata-mata. Tapi kita kena ingat, itu adalah apa dia? Yang kita duk lalu ni susah ke senang ni. Dan kalau yang berjaya melaluinya dengan cara yang betul mengikut kaedah Allah, orang ini akan dapat balasan baik di akhirat. Tapi kalau kita berkeluh kesah, kita buat pula cari cara jahat untuk hadapi masalah kita ni, tunggulah balasan kita di akhirat. Jadi sebab tu betul lah Imam Ghazali sebut 4 benda ni memainkan peranan yang sangat penting untuk menguruskan emosi. Okay, next slide. Konsep tazkiyah an-nafs al-Bilali. Ni ada ulama sebut al-Bilali lah. Dia kata sebenarnya dalam Islam ni, kalau kita nak mengendalikan emosi dengan baik, tak boleh lari daripada menyucikan ruh. Menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa ni dah tepat puncak emosi ni. Dan dia akan memberi kesan kepada luaran kita. Gembira hati, gembira luar. Islam kan macam tu. Bersih hati, bersih luar. Ni ada orang bersih luar, janguk, comel melotek, hati hitam lenguk. Dia tak sudah gitu. Akhir sekali hak hitam lengut tu dia akan nampak juga luar. Sebab tu benda bangkai ni, benda busuk yang tak boleh simpan lama. Lama-lama dia akan bau juga. Jadi sebab itu bersih hati, bersihlah luaran. Jadi tazkiyatun nafs ni macam mana? Kita jaga kepentingan diri kita. Diri apa dia? Bukan kita petik ke diri, tak cawkok orang gitu, bukan. Maknanya kita pentingkan diri yang berkaitan hubungan kita dan hak dan tanggungjawab kita terhadap Allah SWT. Hak tu dulu kita jaga. Supaya beg kita, zakat kita lagu mana. Tak selesai hak tu masalah. Tanggungjawab kita sebagai ibu, tanggungjawab kita pada isteri, hak kita dan sebagainya. Hak tu kita jaga. Tazkiyah, bersihkan jiwa. Yang kedua, menjaga hubungan kita dengan Allah. Lagu mana hubungan kita dengan Allah? Elu-elu banyak kali ko. Lagu mana ko? Semaya kita lagu mana? Lepas tu yang ketiga, jagalah hubungan kita dengan manusia. Manusia ni, kalau kita sakit hati tak sudah juga. Ustazah tak ada orang nak sayang dengan saya. Ala baru 10 orang tak sayang. Atas manusia ni berjuta lagi atas muka bumi nak sayang dengan kita. Jadi kita ni kadang-kadang nampak hak sikit, sedih, sore. Padahalnya ramai sayang kita atas muka bumi ni. Cuma macam mana kita nak mengendalikan emosi kita, mengendalikan hubungan kita dengan manusia, kenalah ada faktor-faktor yang baik. Kalau kita ni duk cetung, siapa nak rapat dengan kita? Betul tak? Kita ni sikit-sikit marah, sikit-sikit suuzon, siapa nak sayang dengan kita? Nampak tak? Jadi orang ni kalau ada aura-aura negatif, orang tak usah dekat. Tapi kalau orang tu ada aura positif, insya-Allah dia akan ada kawan yang ramai, insya-Allah. Terutama kawan dalam perjuangan, kawan seakidah, hak ni lagi kita suka. Sama-sama buat kerja yang bagus, sama-sama buat kerja jemaah. Ini sebenarnya menjaga hubungan dengan manusia. Okay, next. Kita nak masuk kepada kisah Maryam. Saya berleten nak dekat pukul 11 dah ni dah. Tapi saya nak cerita sebenarnya dalam kita ni, bila kita tengok kisah kita ni sedih. Tapi ada lagi kisah-kisah sedih dalam Al-Quran. Kita tengok macam mana Maryam ni menghadapi fasa-fasa mencabar dalam hidup. Dan kita tengok bagaimana Maryam ini menghadapi fasa-fasa tersebut. Dan akhirnya Maryam ni bukan calon-calon orang. Maryam ni adalah ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Banyak ada hikmah di sebalik fasa-fasa yang mencabar. Nak menjadinya, menghasilkan seorang Maryam ni, Allah dah training macam-macam dah Maryam. Akhirnya, patutlah Maryam ni boleh jadi macam Maryam. Yang kuat dah, hebat, ibu pula kepada Isa. Kalau kita di tempat Maryam, wallahu a'lam bisawab. Okey, Maryam ni kalau kita tengok, ada beberapa dinukilkanlah kisah dia dalam Al-Quran. Boleh tengok sendiri, saya share. Okey, next slide kita pergi. Kita kenal dulu Maryam ni siapa dia. Maryam ni kalau kita tengok, ayah dia adalah Ali Imran, boleh baca sendiri. Ibunya adalah Hannah binti Faqudah, saudara isteri Nabi Zakaria. Patutlah Maryam ni hebat. Dia punya keturunan yang hebat. Rupanya emosi seseorang ni dia tengok juga macam mana seseorang itu dibina, dibangunkan, digerum
dan macam mana dibina watak dia sehari-hari. Dan ada kaitan juga dengan persekitaran, pengaruh sekeliling, keturunan dan sebagainya. Sebab tu betul lah kita tengok kalau orang tu, anak tu kalau kita tengok, kadang-kadang saya kan macam-macam saya jumpa anak murid ni macam-macam orang kan. Bila saya jumpa saya tengok, buat apa saya nampak orang ni dia cepat emosi, cepat menyalahkan diri sendiri. Saya tengok rupanya mak ayah dia lagu tu. Batuk pun saya kata. Jadi sekarang kita kena putuskan rantaian emosi yang tak bagus tu daripada sekeliling dia, barulah insya-Allah dia akan berubah menjadi baik. Cuma saya tak reti nak cerita dalam bahasa doktor. Saya cerita dalam bahasa ustazah. Okey, next slide urus dia. Saya harap urus dia pekalah dengan slide ni sebab saya tak nak tengok FB ni. Okey, tempat lahir, gelaran, pengasuh ada belakang tu Okey, boleh tengok. Okey, next slide. Okey, keistimewaan Maryam. Maryam ni adalah satu-satunya wanita yang diangkat menjadi surah dalam Al-Quran. Hebat Maryam ni. Lepas tu mendapat tugasan daripada Allah menjalankan amanah besar. Biasanya orang perempuan ni kalau ada tanggungjawab yang banyak, tanggungjawab yang besar, kalau dia tak dapat mengawal diri dia, itu yang jadi beremosi dan tak dapat terima tekanan. Tapi Maryam ni walaupun dapat tanggungjawab yang besar daripada kecil, tapi dia dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Yang ketiga, keturunan dia keturunan mulia. Yang keempat, anak Maryam ni dia tak ada pak. Dinisbahkan kepada wanita. Ustazah, ramai je lah ni anak tak sah taraf di luar nikah ataupun anak zina, tak ada pak. Hak tu ada pak weh, ada butir. Cuma dia melalui perkahwinan suci ataupun tidak. Tapi Maryam ni tak ada perkahwinan suci, kau gapo tak ada. Kabar-kabar ada benih dalam rahim dia. Hak ni tak ada deh. Saya adalah Maryam. Tiba-tiba mari zaman ni, saya adalah Maryam. Ini umpama Isa. Tak ada sebab dalam Quran sebut kisah Maryam saja je lagu ni deh. Tapi kalau baby berkecek, ada. Baby bercakap, ada. Tapi kalau baby ada dilahirkan tanpa bapa, Isa alaihi salam. Itu saja. Yang kelima, keistimewaannya tergolong di kalangan lelaki. Maryam ni, dia ni daripada kecil diletakkan di kalangan lelaki. Bekerja macam orang lelaki, tanggungjawab macam orang lelaki. Tapi dia adalah wanita. Nampak bayang tak? Tadi saya cerita dah perbezaan emosi antara lelaki dengan wanita. So macam mana wanita Maryam ni dia boleh mengimbangkan antara sifat kewanitaan dia dengan sekeliling yang mempunyai aura lelaki. Itu hebat. Maknanya sebab itu Maryam ini kita patut buat contoh dia sebagai kecerdasan emosi lah yang bagus. Okey, next slide urus dia. Okey, tengok next slide kita tengoklah kisah Maryam. Saya ayat dah ada banyak ayat Quran. Saya ambil sikit-sikit lah dalam surah Al-Imran ayat 35. Apabila tiba-tiba Maryam ni tak tahu main mana, okey. Dia kata bukan idz qalat imra'atu Imran. Ni ayat Quran berkaitan dengan bagaimana keluarga Imran ni ibu dia ni bernazar. Dia kata kalau misalnya lah dapat anak ni aku nak wakafkan kepada agama. Dia niat macam tu. Tiba-tiba lahirlah Maryam. Ingat kau lelaki rupanya wanita. Tetapi oleh kerana dia telah bernazar, berjanji kepada Allah SWT, maka Maryam ni diletakkan juga bersama dengan diwakafkan dekat rumah ibadat, membesar, dibangun dilatih dan dibesarkan menjadi seorang da'iyah di kalangan semua lelaki masa tu. Dia masa tu budaya dia biasanya yang berkaitan dengan wakaf diri di rumah ibadat, pendakwah dan sebagainya, ulama ni adalah lelaki. Tapi Maryam ni Allah jadikan berbeza. Wanita tetapi harus menjalankan tanggungjawab seperti seorang lelaki. Nampak tak daripada kecil dia diletakkan di kalangan ulama-ulama, pendakwah-pendakwah dan abid-abid lelaki. Tapi dia boleh maintain sifat keperawanan wanitanya. Itu hebat. Bagaimana dia mengendalikan emosi, cabaran pula. Yalah kita seorang orang tenor lain. Orang lelaki ni mikir macam lain. Jenuhlah kita nak pujuk diri sendirilah, nak peher diri sendirilah. Ya Allah susahnya macam gini lah macam saya ke. Wakil rakyat wanita. Tak lama wakil rakyat wanita ni. Kena duduk di kalangan orang lelaki lah diri orang lelaki kecek tak serupa dengan kita, mikir tak serupa dengan kita, cara gurau tak serupa dengan kita, kecil hati-hati. Kecil hati pun siapa tahu, kita seorang yang tahu. Akhirnya pandai-pandailah kita merawat diri sendiri. Begitulah dengan kisah Maryam ini.
Tapi saya nak ceritanya Allah SWT ni dia tidak membezakan lelaki dengan wanita dari sudut tanggungjawab. Ini contoh faktor gender seimbang dalam Islam. Lepas tu dalam ayat 36 ada pula ke. Boleh tengok sendirilah ayat Al-Quran berkaitan dengan Maryam ni. Lepas tu next slide. Kan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana. Wa kaffalaha Zakaria. Ni kisah Maryam bagaimana dibangunkan di kalangan keluarga yang bagus-bagus dan menjadi pendakwah. Okey, seterusnya boleh tengok lagi. Seterusnya Maryam dibesarkan dalam suasana begitu dan sebagainya. Masuklah kepada kisah seterusnya berkaitan dengan takdir dan ujian. Di mana kalau kita tahu Maryam ni dikenali sebagai seorang pendakwah, wanita suci. Lepas tu pula abidah, duduk di rumah ibadat. Betul tak? Kalau kita agak orang masjid lah, orang sufi lagi, orang pendakwah lagi. Lepas tu keluarga bagus-bagus. Lepas tu keturunan Nabi pula. Tiba-tiba Allah telah memberikan ujian kepada Maryam. Apa ujiannya? Wanita suci diuji dengan anak yang benih diletak ke dalam rahim tanpa bapa. Apa lagi seberat-berat ujian? Ibarat kata ginilah. Macam Nabi Yaakob. Sayanya ke Nabi Yusuf. Saya bukan main. Tetapi diuji dengan kehilangan anak. Faham tak perasaan dia tu macam mana? Itu lagu tu lah. Dia ni habis gaya. Sesuci wanita. Tiba-tiba diletakkan dengan ujian yang confirm. Orang akan fitnah. Orang akan menafikan kesucian wanitanya. Jadi aib besar benda tu bagi Maryam. Tapi Maryam nak buat gano. Sebab itu adalah takdir daripada Allah SWT. Maka kena terimalah. Nak cerita kat orang pun payah. Dan hanya dia seorang tahu bahawanya dia tidak pernah duduk dengan mana-mana lelaki berkahwin. Kau tidur. Kau tak ada pernah. Hanya dia seorang. Tapi nak cerita gano kat orang. Saya tak pernah. Orang nak percaya gano ada baby dalam perut. Ya Allah. Tapi Maryam redha tak dengan takdir. Redha walaupun kadang-kadang berkeluh kesah. Tapi berkeluh kesah ni adalah sifat saya sebut tadi. Wanita. Dia di mulut. Tapi kadang-kadang di hati tu tidak sama. Ini ujian berat bagi seorang wanita yang suci. Okey, next slide adik-adik. Okey, kemudiannya Allah uji dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Faham tak? Wanita mengandung ni lagu mana? Saya ingat saya mengandung. Saya 5 orang anak. Ketika mengandung ni emosi tak saya cerita lah. Kadang-kadang rasa nak marah, letih. Tak saya mengandung kembar tu letih tak nak cerita kok orang. Saya bawa kereta nah memandu kenderaan, memandu kereta, bawa kereta tak larat deh. Memandu kereta ni siapa semula boleh esok nak beranak tu bawa kereta lagi. Memandu kereta lagi. Tapi balik rumah tu rasa tak boleh nak akak dah perut. Kalau tidur sebelah kanan nak nyenggi sebelah kiri tak boleh dah. Sebab nak kena akak perut. Kena ada orang tolong sodok perut pergi kok ni. Nak ceritanya. Hak tu saya nak cerita fizikal tapi emosi tu. Orang mengandung faham tak emosi dia macam mana ke? Kalau suami selih sikit kat sedihnya lah. Kalau tak boleh dapat makan ni hok ngidel sedihnya lah. Tuhan dia tahu. Sedihnya, emosi, nak rasa nak marah, rasa letih ada belakang. Tetapi Maryam terpaksa menghadapinya seorang-seorang. Nampak tak? Dia lah sore-sore. Duduk peluk tengah padai pasir. Dia nak beranak sore. Kita ni kalau suami duduk tepi. Saya ada sayang saya ni geredok. Tak nak beranak negeri tu. Dia kekoh. Menggigit tangan suami dia. Itu cara dia release tension. Nak menghilangkan kesakitan dia nak beranak tu. Dia kekoh. Tapi Maryam terpaksa seorang-seorang. Tapi Allah ni tidak kejam. Allah kata apa dia? Okay, Maryam duduk, bawah dia tu ada sungai. Rabbuki tahtaki sariyah, ada sungai. Tak apa, mu kocok lah. Mu gegarkan lah. Pokok kurma yang mu duduk nyanda ni. Bila dia gegar ke jatuh buah kurma. Bila jatuh buah kurma dia makan rasa lega. Kita ke lepas beranak. Apa? Biasanya doktor bagi kita air Milo ni. Kalau tak boleh makan ni rasa ketag lega. Saya beranak Ramadan. Okay, kita tahulah. Jadi kita besok dah anak pertama je lah pening sikit. Anak kedua, ketiga, keempat tu kita tahu dah. Lepas beranak kita nak buat gapo, exercise lagu mana. Kita dah tahu dah kontrol tu. Lepas tu nak senyum lagu mana. Lepas tu nak jalan slow-slow lagu mana.
nak kontrol suasana sebab kita nak kena sihat, nak kena gembira, nak kena macam-macam lah. Okay. Sebab apa? Sebab kita nak kena jaga anak pula. Jadi dia kena ada tu sistem kawalan tu. Tapi Maryam menghadapinya seorang-seorang. Tapi Allah SWT menolong. Bayangkan seorang wanita tengah letih macam tu. Allah kata kocok pokok tama. Dia pun kocok. Rasa-rasa lah. Cuba perempuan balik tu semua. Pergi kocok pokok kelapa, pokok nyu dulu. Bergegar tu. Tak bergegar. Kecuali kita guna kudrat yang kuat. Tapi Maryam ni nak ayatnya Allah tolong dia. Bukan Allah tak tolong, Allah tolong. Kocok sikit ya. Gitu pun jatuh. Maryam pun makan gembira. Lepas tu kata hang lepas ni mau puasa mulut. Bukan puasa makan, puasa mulut. Sebab apa? Sebab Maryam ni nanti dia akan mari telefon ke ibu. Minta maaf deh, saya kena ni kata kalau online di rumah kena berbual bersama anak. Saya nak buka juga Facebook sambil-sambil ni kan. Jadinya Maryam ni pun ambillah Nabi Isa, wagilah dalam masyarakat. Lepas tu orang kecil, apa Maryam kelik ni, wak kelik baby pok dia mana gitu gini begini. Bayangkanlah kalau zaman law ni kak kecaman netizen tu kak dasar perempuan tu ada berlaku dalam netizen ni. Kata macam-macam. Dulu zaman It's tu 11 ni o'clock. bukan netizen, citizen. Law ni netizen. Jadi dia kata-kata, lepas tu Maryam kata, dia tak boleh kecek ke? Dia pun tunjuk baby. Hey Maryam, lagu mana baby ni nak kecek? Tak boleh ni. Maryam nak kata apa? Sebab ke arahan daripada Allah SWT. Nak cerita benda pelik pun payah. Maka Allah pun menurun dah kebesarannya dengan Nabi Isa bercakap. Nabi Isa kata dia, wassalamu ala yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma abhathu hayya. Dia kata, hari ni aku dilahirkan, hari ni aku mati, dah hari aku dibangkit ke. Maknanya gini, masa tu Nabi Isa ni dia kecek dan membenarkan bahawasanya apa yang berlaku ini sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Isa ni? Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia telah memberikan kepadaku kitab Injil dan ia telah menjadikan daku sebagai seorang nabi dan menjadikan daku sebagai seorang yang berkat di mana saja aku berada dan diperintahkan daku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi aku hidup. Dan diperintahkan taat dan berbuat baik kepada ibuku. Siapa ibuku? Maryam tu. Dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Dan pada hari aku mati. Dan pada hari aku dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Maka ketika baby itu kecek, Nabi Isa kecek, apa berlaku? Netizen, citizen, senyap tak terkata gapo. Dan ketika itu mereka yakinlah dengan kebesaran Allah SWT dan kebesaran dan kesucian Maryam alaihissalam. Tapi Maryam ni dah letih 9 bulan dah menanggung fitnah. Maryam pun okey, rupanya akhirnya Maryam ini dan Nabi Isa rupanya diberikan tanggungjawab yang besar dan itu adalah hari kebangkitan Nabi Isa alaihissalam. Okey, next slide. Jadi sebenarnya saya simpulkanlah deh. Saya simpulkan bahawasanya ada 4 fasa mencapai kehidupan Maryam. Yang mana ni dia berkait dengan emosi tahu. Sambil tu saya nak buka. Saya nak terang lagi buka Facebook ni boleh ke tak deh. Jadi saya nak tengoklah kalau dapat buka Facebook ni maka saya boleh tengoklah komen tuan-tuan dan puan-puan. Oh ramai ada komen sini. Alhamdulillah. Oh Hasidah Si pun ada ni. Tengah berpantang sambil saya sapa dulu sebelum kita sambung ni. Sambil berpantang sambil dengar. Tolong. 55 dek tengah tengok, 58 tengah tengok. Ni share lagi banyak-banyak. Kalau hok duk jabat tu buka dia dengar belakang. Lepas ni kita tak payahlah beremosi lagi di pejabat. Nak kata emosi tu zero tu berat benar lah. Saya pun beremosi. Tapi gak kita mengurangkan risiko emosi supaya kita ni cerdas emosi. Okey, sambil-sambil tu saya duk tengok, duk cari soalan. Ada soalan, tak ada soalan lagi, tak apa. Okey, jadi kita tengok sebenarnya fasa mencabar kehidupan Maryam ni, kalau tengok ada 4 fasa. Apa dia fasa dia? Pertama, Maryam ni membesar dalam lingkungan biarawan lelaki. Biarawan lah sebab masa tu ke
agama tu dia tidak dinamakan Islam tapi agama tauhid lah iaitu. Kan. Jadi dia ni duduk di kalangan orang lelaki. Macam mana dia kontrol diri? Dah lah kecil masa tu, bukan besar tahu, kecil-kecil. Ketika kecil. Jadi dia boleh kontrol, dia boleh buat. Jadi sebab itulah rupanya orang yang mempunyai cabaran yang besar sejak daripada kecil, biasanya bila dia besar ni dia akan membangun sama ada menjadi orang yang bagus, lebih bagus. Ataupun kalau dia ni tidak mendapat impak negatif yang banyak sejak daripada kecil, dia akan membesar menjadi orang yang negatif juga. Yang kedua, hamil tanpa suami. Ni saya kata tadi dah lah wanita suci. Tiba-tiba hamil tanpa suami pula. Okey. Lepas tu yang ketiga, pengasingan dan bersendirian semasa melahirkan Isa. Hak ni lah saya rasa berat sekalinya. Sebabnya gini, kita nak beranak, Syih ni tengah paten ni, dia tahulah perasaan dia kalau tak ada saudara mara, kalau tak ada suami tepi kan. Jadi perasaan tu berat lah kan. Tapi dia berjaya mengharunginya. Okay. Yang keempat, pulang ke pangkuan masyarakat sebagai ibu kepada seorang Nabi. Okay, next slide urus dia. Okay, menurut Said Qutb, senario yang melatari kisah kehidupan Maryam semasa dipelihara oleh Nabi Zakaria, kehamilan dan kelahiran Isa ni penuh dengan emosi. Meskipun begitu, yang menyeimbangkan emosi tersebut tak apa dia? Kerana ia didominasi oleh rahmat, limpahan kasih sayang dan redha Allah. Kekentalan jiwa Maryam terselah melalui peristiwa sejak daripada kecil, membesar di Baitul Maqdis, melahirkan dalam keadaan bersendirian tanpa ada suami yang teman dia. Lepas tu Bani Israel ni pula tak boleh terima. Dan juga tuduhan yang berat kepada dia ialah tuduhan zina. Okey, next slide. Jadi ada orang tanya sini kepada saya, bagaimana nak kontrol emosi Ustazah? Syed dah di grup-grup sampai kena block dengan FB. Memanglah dia kalau sekarang Sabrina, dia tak boleh nak share gitu-gitu sebab FB dia tengah restructure. Jadi kalau kita nak share tu dia kena ada kaedah dia. Tak apa, lepas ni kita belajarlah set-set kita lagu mana nak share tapi share juga dekat mana? Dekat WhatsApp group. Okay. Tak apa, lepas ni walaupun tak live, lepas ni boleh dengar lagi kan. Sebab benda ni kita boleh dengar lagi. Okey, macam mana nak mengendalikan emosi? Ada soalan tadi ke? Dia kata, ni saya ambil daripada artikel Dr. Najah Nadiah dengan Hazia, Puan Hazia. Dia kata pertama, keteguhan iman dan penerimaan rububiyah, qada dan qada Allah. Itu paling penting sekali. Sebab itu Imam Ghazali tadi dia kaitkan dengan apa dia? Ketenangan hati tadi. Dan nak dapat ketenangan hati tadi ada 4 jenis makrifah. Dan nak sampai 4 makrifah tu kena sentiasa mujahadah dari Allah. Dan bila sentiasa mujahadah dari Allah tu pula, kena sentiasa tazkiyatun nafs. Yang kedua, melazimi ibadah dan zikir. Kita kadang-kadang tak tahu nak gapo, tak tahu nak urus tekanan macam mana. Beribadahlah kepada Allah. Moga-moga ibadah kita tu dapat mengurangkan kekusutan jiwa kita ni. Zikir kita tu dapat kita kata apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Buka jalan kepada kita daripada tak nampak jadi nampak. Dan bila kita ibadah dan zikir, sebenarnya gini. Kita mengisi diri kita, jiwa kita yang kosong dengan benda-benda yang bagus-bagus, akhirnya akan keluar aura positif. Tapi kalau kita duduk fikir hak tolong, duduk mikir hak nak marah, mikir hak nak sakit hati, itu hak keluar tu negatif. Nampak tak? Sebab tu sangat penting melazimi ibadah dan zikir. Maknanya ultimate tu. Kita berhubung dengan Allah. Lepas tu penerusan usaha tazkiyatun nafs. Ni kena belajar lah kan. Yang keempat, uzlah. Uzlah ni maksudnya apa dia? Kita melarikan diri kita, memutuskan diri kita daripada punca-punca yang menyebabkan kita jadi negatif tu. Adakah kita jadi tekanan jiwa sebab saing-saing? Adakah kita jadi tekanan jiwa sebab kita tak boleh tengok orang seni, kaya dan sebagainya? Adakah kita ni jadi tekanan jiwa sebab terlalu banyak orang membuli kita di sekeliling kita? Ataupun kita jadi lagu tu sebab apa? Dan macam-macam lah. Jadi antara kaedahnya uzlah. Sebab tu kalau kita tengok Maryam ni, pasal apa dia pergi beruzlah ke padang pasir tu beranak sore-sore? Sebab dia nak putuskan daripada unsur-unsur negatif, orang duk ngata, orang duk kutuk, orang duk macam-macam, maka dia beruzlah. Dan cara dia mengisi kekosongan jiwa dia seorang-seorang tu adalah dengan beribadat dan berzikir kepada Allah. Serah kepada Allah SWT. Tak apalah. Macam tu.
dan mendapat sokongan moral dari luar. Ni sangat penting kena cari sokongan moral. Sebab tu kita kata kecerdasan emosi ni kecerdasan kita berurusan dengan manusia juga. Nampak? Kita ada kawan-kawan yang bagus, kita ada ibu bapa yang bagus. Kalau tak ada semua tu, carilah orang yang bagus-bagus di sekeliling kita. Kita ada ustaz-ustazah, kita ada pakar-pakar, kita ada doktor-doktor, kita ada adik-beradik. Kalau semua, okey semua orang atas dunia ni jahat berlaku, betul tak? Jadi carilah sokongan. Dan kadang-kadang kalau kita berpantang, macam Syi tengah berpantang, kau tak kena gaya ni, meroyan, betul tak? Bukan Syi meroyan, masa saya orang berpantang ni boleh jadi meroyan macam dalam kes Mariam ni. Jadi kita masuklah support group. Geng-geng kita ke ada, geng-geng orang muda hok tengah partai berlaku, jadi kita cerita, jadi kawan-kawan pun cerita cara mana dia handle, jadi kita ada support group tu penting. Tetapi yang paling penting ialah saya nak share sini, carilah support group yang betul, bagus dan sikoh. Kalau cari support group hok tak berapa betul, hok itulah akhirnya kita menjadi tak betul, melihat dengan pandangan mata yang tidak betul sebab saing-saing kita tu mata dia tak betul. Seterusnya, mempertajam kemahiran diri dan mengatur strategi. Ini sangat penting. Kita ni bukan kita terima sedihnya. Tak apalah saya tak sedih. Lepas tu kita berzikir. Lepas tak ada apa-apa. Dok kena atur strategi. Macam saya cerita tadi. Biasa saya kalau lepas beranak contohnya ke. Saya dah susung dah. Maksudnya lepas beranak lepas ni minum gapo contohnya. Lepas tu exercise sikit. Sementara duduk atas katil orang nak tolak masuk dalam wad tu kak. Kita exercise sikit-sikit. Lepas duduk atas katil tu lagu mana. Sementara baby tengah lagu ni gini. Kita ada dah susun ni cerita kita. Maknanya kita dah ada strategi. Jadi orang nampak kita ni dalam masa sehari walaupun lepas beranak senyum semua. Saya konsep saya macam tu senyum semua deh. Mungkin pesen saya kot. Kalau marah pun senyum. Tu masalah sayanya. Jadinya senyum semua ke. Jadi lepas beranak tu senyum. Lepas tu kalau lepas tu dah kita susun dah strategi ke. Jadi lepas beranak 7 hari tu muka dah start merah senyum semua. Padahalnya Tain kita duk beranak ni, tain duk paten ni kita mikir macam-macam. Duit lah, gotu lah, tu laki lah, nak kijau lah, banyak tamu-tamu lah. Duk tengok paten ni orang suruh kijau lagi. Sakit hati dah. Tak apalah nak macam mana. Kita susung lah. Jadual kita. Lepas tu capur dengan anak malam-malam tidur, terbangun tidur. Macam saya 2 orang. Bila 2 orang kembar, biasanya dia akan bangun sejam sekali. Jadi mula-mula tu memang tension lah. Tapi senyum je lah nak makan tu. Okay, pas bangun. Sebab mula-mula bila kita ajar dia kita kena train anak ni ke. Kalau kembar ni dia kena train. Supaya dia bangun sekali, nyusu sekali. Tapi mula-mula kan budak tak pandai, kita pun tak pandai. Jadi dia akan bangun sejam sekali. Jadi kita memang letih. Dah siap hari ni kita buat kijau anak ramai lagi. Lepas tu kadang-kadang kijau daripada luar ni masuk juga tahu. Kijau hak asasi kita luar tu masuk ke jaya kita ni. Tapi tak apalah senyum nak ganu, betul tak? Kalau kita nak marah, kita nak cekik pun tak jadi apa juga. Tu maksud sajanya. Lepas tu okey, saya rasa sampai itu sajalah kok. Perkongsian berkaitan dengan ini. Tapi hak lain tu boleh bacalah. Nanti saya akan letak juga dekat FB saya nota ni nanti. Kepada sesiapa yang nak nota ni, insya-Allah boleh dapatkan di FB saya. Dan saya akan bagi juga pada UKY. InsyaAllah UKY juga akan share jugalah dekat FB masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah, saya dah share dah tadi tentang pengurusan emosi. Kena faham emosi tu gapio. Jangan pandai sebut. Rupanya emosi pun tak faham. Yang kedua, ada beza emosi lelaki dan wanita kerana perbezaan lelaki dan wanita. Saya dah share tadi. Rupanya emosi ni kait juga dengan mata, kait juga dengan telinga, kait berlaku dengan cara mikir. So bila kita sedar perkara ini kita faham, patutlah aku gini. Rupanya sebab aku ni gini. Jadi bila kita faham diri kita mudah sikit. Dan juga emosi ni dikaitkan dengan kecerdasan emosi. Yang mana saya sebut tadi dikaitkan dengan apa dia? Intelektual cerdas, emosi cerdas dan juga akhir sekali spiritually cerdas. Dan kalau ikut Islam cerdas emosi nak tak nak mesti berkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cerdas emosi ni dikaitkan dengan ketenangan hati. Dan kalau kita rasa kita ni paling banyak dapat ujian, paling banyak menekan emosi, tak stabil emosi, bacalah kisah Maryam. Sebenarnya bukan kisah Maryam saja, banyak lagi kisah-kisah lain dalam Al-Quran. Tapi cukuplah kalau kita baca kisah Maryam, jadikan pedoman, insya-Allah seberat-berat ujian kita,
Tuhan tak letak kita dalam keadaan Maryam yang mana tak tahu pos karo, tak kedai pun pelik daripada manusia biasa, tetapi tetap terima dan akhirnya daripada kecil sampai besar dilatih oleh Allah SWT dengan macam-macam ujian dan penuh emosi dan rupanya nak diberikan tanggungjawab yang besar. Jadi saya rasa sampai itu saja dulu pada hari ini. Jangan lupa kongsikan ramai-ramai. Kalau lepas habis ni pun boleh buka lagi Facebook UK UA. Nanti pada setiap slot ni akan ada lagi daurah-daurah yang lain. Saya harap jangan lupa kongsi. Dan yang kedua, buka lah dekat jabat ke rumah. Buka lah bagi dengar. Supaya aura-aura positif akan masuk dalam diri kita. Bila aura positif masuk dalam diri kita dengan kaedah yang betul, kaedah syar'i, kaedah Allah SWT, maka akhirnya emosi kita akan menjadi lebih seimbang dan stabil. Tak salah sekali-sekala nak beremosi dan tak salah sekali-sekala nak tunjuk emosi ke tok lelaki kita. Betul tak? Barulah tok lelaki kita faham kita sikit. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita jumpa lagi pada siaran yang lain. InsyaAllah. Jadi kita tutup dululah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.